Grab pula sama-sama degree kan. Tapi sebab aku pandai Jepun sikit je, kita dilayan dan ditrain macam kita akan jadi bos besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Pagi. Okay. So, selamat datang ke podcast Cakap Jepun edisi yang pertama. Okay, so pada hari ini kita akan bercakap tentang sebenarnya kan sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah. Okay. Belum apa-apa dah terus bercakap. Okay, so saya Hanani daripada tim Cakap Jepun. So mungkin ada antara anda yang kenal siapa saya ataupun tidak kenal. So saya dekat Cakap Jepun ni, saya adalah customer service di Cakap Jepun lah. So sebenarnya kan saya juga mengendalikan beberapa kelas baru yang baru dibuka, and then kelas orientasi saya yang akan mengendalikan kelas mereka. Jadi antara soalan yang banyak saya terima adalah macam mana perbezaan berai kerja di Jepun dan juga berai kerja di Malaysia. So bersama dengan saya pada hari ini, kita ada seorang yang sangat berpengalaman tentang topik pada hari ini, iaitu founder Cakap Jepun sendiri. Okay, iaitu Haris Sensei. Okay, so genki desu ka, Sensei? Genki desu. Genki desu ka? Genki mo. Genki mo. Atashi mo genki desu. Genki desu. Mo pun kan? Pun. Betul. Okay. So Sensei, Sensei founder Cakap Jepun kan, Sensei? Macam mana Sensei, macam mana pula orang kata apa ni, boleh Sensei jiko shokai ataupun perkenalkan diri Sensei dululah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Ghazali. Nama penuh Haris bin Muhammad Ghazali. Kat sini orang panggil Haris Sensei lah. Berusia tahun. Berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Sekarang menetap dekat Shah Alam. Dekat je dengan ofis Cakap Jepun. Ofis Cakap Jepun dekat Seksyen 13 Shah Alam. So, tertubuhnya Cakap Jepun 2016. Dan dulu saya pernah ada pengalaman belajar dan juga bekerja di negara Matahari Terbit itulah. Betul. Itulah. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan orang yang tepat pada pagi ni. Itu dia sedikit pengenalan tentang siapakah Haris Sensei. Alhamdulillah kita pun dah 7 tahun ditumbuhkan, betul tak Sensei? Betul. Okay. So Sensei sebelum ni memang belajar dekat Jepun, lepas tu terus kerja di Jepun. Kiranya memang first job Sensei dah dapat kat Jepun terus. Betul. Okay, jadi kenapa Sensei memang daripada habis belajar tu terus decide nak kerja kat Jepun juga? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni sebenarnya, saya tak tahu, mungkin kebanyakan orang luar macam tu juga. Lepas belajar ni kita mungkin tidak ada satu guidance yang kita nak buat apa lepas belajar kan. So saya pergi je segala interview yang ada, saya submit je semua resume yang ada. Sebab waktu tu saya grad mechanical engineering. So masa tu adalah satu dipanggil macam career fair, career fair dekat Malaysia, dekat satu hall ni. Semua company-company Jepun yang ada branch dekat Malaysia datang situ. So saya memang dengan kawan-kawan saya ni kita pakai suit, pergi tempah suit ni untuk career fair tu. Bawa resume, kita hantar ke banyak company, dan masa tu juga akan ada company yang terus buat interview waktu tu, dan ada juga company yang panggil lepas tu untuk interview lah. So memang masa tu kita letak je Malaysia, kita letak Jepun pun kita letak. Tapi beratnya kalau dapat kerja dekat Jepun, kita nak kerja kat Jepun, kita nak try. Sebab kita tahu bila dah balik Malaysia, mungkin nak pergi tu susah. Sebab zaman tu dia tak semudah itu kan. So sekarang dah lain, sekarang dah banyak sangat opportunity untuk kerja dekat Jepun. Betul, banyak jalan yang banyak jalan lah. Banyak sangat organisasi buat, banyak jalan, banyak rekrutmen yang buat. Dan the best part, banyak company yang nak. Macam dulu dia tak banyak sangat. Kalau nak pun dia nak suruh balik dekat Malaysia, kerja dekat Malaysia. So tak adalah awal-awalnya nak kerja kat Jepun, tapi bila dah dapat offer tu, alhamdulillah lah, Allah izin, saya dapat 7 offer sebelum grad. 7 offer. Hasil daripada Sensei pergi career fair tadi. Pergi career fair tu. Tapi yang saya dapat, yang saya kerja akhirnya bukan saya dapat masa career fair. Yang tu saya cari sendiri dekat luar juga. So saya tak adalah harap kat career fair tu saja. Sebab dekat career fair tu saya akan fight dengan beratus orang Malaysia lain seluruh Jepun yang datang career fair tu. Tapi memang banyaklah company yang nak, dah betul-betul spesifik dia nak orang Malaysia kan. Saya pergi juga company-company Jepun yang dia tak adalah nak orang Malaysia, tapi dia nak foreigner macam tu. So saya pergi 7 yang saya dapat offer tu, 6 adalah daripada career fair itu, 1 daripada luar. Dan yang kat luar tu yang kerja dekat Jepun dan muda-muda kan, gaji dia paling besar lah. Jadi kita ambil yang gaji paling best. Satu, gaji dia best, nombor 2 dia dekat Jepun lah. Cuma waktu tu adalah beberapa perkara yang saya mungkin tak consider waktu tu, tak jangka kan.
Yang bila kita pergi kerja kita punya seorang-seorang, tak ada orang Melayu lain semua tu kan. Itu tak pernah terfikir lah masa tu. Tapi benda yang bagus. Masa tu Sensei dah grad ke belum? Masa career Jepun punya style, kita memang akan berhempah pulas cari kerja bermula tahun terakhir tu. Kira start je macam bulan pertama tahun final year kita dah start dah. Dia panggil Shukatsu-don. Kita dah start mencari kerja lah. Start belajar buat resume, pergi dekat dia punya center, dekat universiti tu ada center untuk belajar tulis resume semua kan. Sebab dekat Jepun resume kena tulis pakai tangan. Oh, bukan type Bukan type. Tapi yang career fair yang Malaysia tu kan, type. So memang kita ambil gambar. Even dekat kedai gambar pun dekat Jepun ni ada spesifik kedai gambar khas untuk orang yang nak ambil gambar untuk resume. Oh, dia tahu gaya macam mana, rambut macam mana. Kalau datang tu dengan keadaan tak ready, suruh balik dulu. Oh, ni rambut kena pergi potong dulu sikit, dia kata. Ni ada janggut tak boleh. On the spot time tu juga. On the spot time juga, dia suruh balik dulu. Sebab dia kata, you nak dapat kerja kan? Pakcik tu bagi saya superb lah. Pakcik yang ambil gambar. Kedai dia kecil je. Kedai dia macam kedai kita yang Kodak Fujifilm ambil gambar tu kan. Memang kecil je kedai dia. Tapi, super. Dia sambil gambar tu, dia kata, Arisang, sengit sikit. Sengit sikit. Okey. Dia yang ni, kalau kita ambil gambar, abang okey tak bang? Kita okey kan? Ini tak, dia yang kata okey, yang ini. Kalau you nak pakai kat resume, ini. Dia yang suggest. Memang best lah. Ini saya kata kadang-kadang, nampak skill tu simple tapi disebabkan dia punya servis macam tu, boleh kata semua budak universiti saya memang ambil gambar kat tempat dia lah. Dan Sensei pun dah terus dapat kerja hasil daripada cara ambil gambar saya rasa memang antara gambar paling handsome saya pernah ada adalah gambar yang ambil kedai dia. Masa tu rambut banyak lagi kan. Cuma Malaysia punya memang hantar yang bertype macam resume normal lah kat Malaysia kan. Tapi yang Jepun, yang company Jepun yang saya hantar semuanya bertulisannya tulisan tangan. Dan format resume dia sama. Kita kena isi resume. Maksudnya ada resume punya kertas standard. Memang itulah resume semua orang dan kita kena isi guna tangan semua requirement dalam tu. Macam isi borang je. Macam isi borang tapi tu resume. Tu pengalamannya lah kat sana. Okey, so maksudnya Sensei dah habis belajar tu terus dapat kerja. Terus dapat kerja. Saya sebenarnya tak sempat cuti apa. Sempat cuti. Hari ni saya habis dia macam dekat Jepun kadang-kadang kami punya konvo sebelum kami dia konvo ni pengalaman cerita sikit nampak sangat budak tak apa nak bijak kan. Saya konvo pagi ni tapi sebenarnya saya tak settle lagi saya punya final year punya projek. Boleh konvo ya Sensei? Sebab saya punya lecturer tu memang hardcore lah. Hardcore. Budak Malaysia yang masuk dengan dia biasanya tak akan grad dalam on time. Kalau 4 tahun course tu biasa 5 tahun, 6 tahun baru extend sikit. Sensei tak extend. So saya termasuk dekat dia, nasib baik tak extend lah. Termasuk tu sebab saya dah tak ada choice. Sebab result saya tak apa nak gempak waktu tu, nak compete dengan jumpa-jumpa lain. Saya tak boleh nak pilih sensei yang baik punya lab tau untuk masuk. Dia je yang tinggal. Dia je yang tinggal. Jadi saya dah tak ada choice. Course saya ada 2 orang Melayu, 2 orang Malaysia lah. Seorang lagi ni bijak laksana bulan lah dia ni. Saya boleh sebut lah nama dia, Hairusani. Bijak tu dia ni. Dia boleh pilih. Jadi dia ambil sensei yang sangat lab final year dia tu senang lah. Tak pergi lab, duduk kat rumah je buat programming kan. Saya kena pergi lab setiap minggu, saya kena present dekat lecturer. Setiap minggu saya kena marah. Saya kena pergi meeting dengan orang industri. Meeting. Okay Riz, apa dapatan meeting dengan industri tadi? Dia nak apa? Buat research pasal benda tu. Saya kata ini memang patutlah orang tak nak masuk kan. Tapi sebenarnya benda tu lah yang membentuk Sensei kan. Ya, sebenarnya masa tu saya macam apa hal aku, Allah takdirkan begitu. Tapi dalam otak kita takkan nak extend. Sebab kalau extend nanti dengan JPA banyak isu lah kan. So waktu tu saya buat je the best. Memang kawan kat universiti saya semua tahu, Rabu malam jangan kacau hari, memang saya tidur lab. Sebab pagi tu saya kena present. Jadi saya kena tidur lab malam tu. Setahun tau. Tapi sepanjang saya tidur lab tu lah, bila saya nak update resume, ada senior-senior yang PhD, master ni saya boleh tanya. Macam ni nak update resume, macam ni dia orang yang ajar sikit-sikit. So saya boleh. Dan saya dapat peluang untuk kerja kat Jepun tu sebenarnya daripada senior saya. Dia kata, Riz, ni dia tengah cari foreigner. Saya kata. Saya pun ambil maklumat tu, saya isi resume, saya pergi dekat company tu dekat Tokyo, saya hantar. Rezekinya dapat. Alhamdulillah. So dalam kesusahan ada kesenangan jugalah kan. Itulah orang kata penatlah kena marah pun rezekinya ada kat situ. Betul. Dan sebenarnya jujurnya saya sampai final year
Bahasa Jepun saya hauk ni. Teruk lah teruk. Dia okey lah untuk bersembang. Tapi kalau nak ajak meeting yang level tinggi sikit ataupun nak proper punya bahasa Jepun tau. Dia bukan borak dengan kawan-kawan, dia proper sikit. Kan bahasa Jepun dia ada bahasa yang tulis lain. Bahasa tulis lain, bahasa meeting lain, bahasa sembang lain kan. Waktu final year tu lah sebabkan presentation setiap minggu, saya kena meeting dengan industri semua waktu tu. Dia terpaksa. Dia kena marah dengan cikgu pun, saya kena baling kertas kat lecturer. Dia kata ni, apa Kenkyu ni? Malas punya Kenkyu ni. Kenkyu tu apa dia? Kenkyu tu adalah research. Waktu tu saya terlibat saya buat research tentang material lah. So material ni sebab saya meeting tu dengan satu company Jepun yang buat rim kereta. So masa tu dia nak tahu macam mana rim ni nak kuat. Sebab rim yang sama kalau jual dekat negara sejuk, dia tak tahan. Jual kat negara panas tak tahan. Jual kat negara yang sekejap sejuk sekejap panas tak tahan. Macam mana nak kasih tahan besi tu? Jadi saya kena sambung research senior saya waktu tu. Senior saya tu grad master. Tapi research dia tak siap, tak habis lah. So macam sesi terus sambung. Saya punya sensei tu dia kata, baca master punya tesis ni sambung. Berpeluh lah waktu tu. Sesi siap ke tak akhirnya? Tapi saya siap. Okey, alhamdulillah. Dan bestnya saya 3 orang kami punya geng dalam lab tu. Ada 3 orang lah. Yang sama, maksudnya kita orang satu batch kan. 3 orang ni, tiga ni masa konvo pagi tu, kami punya tesis belum diterima. So cuba bayang orang lain dah konvo kan, baju dah pakai suit smart-smart kan. Orang lain lepas bukan konvo. Final year presentation. Okey. Lepas orang lain final year presentation ni dah pakai smart-smart dah present, balik lah happy lah. Kira merdeka lah lepas habis final year presentation. Tak ada fikir apa. Saya habis final year presentation macam gempak gila ni kan. 3 orang kawan sekali 3 orang ni. Habis tu kami bertiga masuk lab balik. Buka tu balik. Sambung research. Sebab belum diterima. Okay. Kami present tu sebab dah sampai deadline je. So lecturer saya beritahu present boleh. Present untuk final year presentation boleh sebab tu requirement wajib. Tapi konvo belum tentu dia kata. Waktu tu memang tidur tak tenang lah. Kita nak balik kan. Betul, nak grad on time. Tapi waktu tu settle kan. Nak katanya sebenarnya waktu saya konvo Jepun dia tak lama macam Malaysia. Kita habis je macam final year presentation tu. Lepas tu adalah seminggu lagi untuk settlekan beberapa benda. Kita terus konvo. Konvo Jepun separuh hari je satu universiti tu. Kalau kat Malaysia pagi sampai ke petang. Sidang 1, kan? Sidang 2. Itu pun seminggu kan. Betul. Jepun tak, half day. Half day pergi, pakai baju duduk dalam hall tu. Wakil macam saya mechanical engineering. Wakil mechanical engineering naik atas, ambil sijil. Dan kami balik ke universiti. Masuk dalam lab masing-masing. Kita akan diberi sijil dalam lab tu. Dapat half day habis. Bukan semua orang naik pentas. Bukan semua orang naik pentas. So half day habis tu, dia naik pentas juga tapi naik pentas dalam lab, dalam lecture hall je. Sebab kita dalam grup kita je kan. 50 orang je batch saya waktu tu mechanical engineering. So habis ambil sijil. Waktu kita ambil sijil tu kita dah ada kerja lah sebenarnya. Waktu kita ambil sijil tu kita dah secure kerja. Majoriti student Malaysia memang dah macam tu ke? Majoriti semua macam tu. Sebenarnya majoriti memang balik dah ada kerja lah. Cuma saya punya case sebab saya start dekat Malaysia, dekat Jepun kerja. Hari ni konvo saya dah start pindah barang saya semua sebab lusa tu saya dah start kerja. Kawan Malaysia relax lagi. So saya hantar dia orang masa dia orang nak balik daripada Narita airport tu. Saya pergi hantar, saya kerja kat Tokyo tu kan. Saya hantar kat dia orang kat Narita macam wah bila nak jumpa lagi semua. Dan dia orang baru nak balik, baru nak settle sikit-sikit, mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi baru masuk kerja. Saya dah start kerja waktu tu. Sebab Jepun punya ni sikit kan. Sebab tu saya kata saya sebenarnya tak pernah berehat. Kalau orang kata cuti tu, tak pernah tercuti lah. Even balik Malaysia pun, habis saya kerja kat Jepun, sebab saya transfer company yang sama dekat Malaysia. Contoh hari ni saya balik, esok tu dah lapor diri dah. Dekat office dekat Malaysia, dekat Shah Alam. So dia macam, dan saya tak pernah tahu rupanya orang lain lepas grad relax. Betul. Mengganggu tu saya tak pernah rasa. Saya tak pernah rasa. Macam rupanya ada time relax kau ajar tu. Macam lepas SPM pun relax saya tak ada juga. Saya lepas SPM saya memang kerja lah waktu tu. Sebab saya bukan daripada keluarga yang senang sangat. Saya memang kerja oil and gas lah waktu tu. Pam minyak. Petronas. Oil and gas. Saya pernah kerja Petronas, saya pernah kerja oil and gas.
pump attendant lah, dia jaga minyak. Asal kerja. Asal kerja lah. Dapat duit, pagi saya kerja dapat duit, petang saya ambil lesen kereta. Guna duit tu jugalah. So dapat je lesen kereta, saya berhenti kerja, saya ambil kereta mak saya, saya bawa Putrajaya. Sampai ke Putrajaya, dari Kelantan ke Putrajaya. Sebab ada program kat sekolah. Dulu saya sekolah asrama kat Putrajaya. Cikgu saya panggil, saya kata, boleh cikgu. Arif datang, bilik cikgu sediakan, makan cikgu sediakan, tolong budak je. Oi cantik. Tapi dah ada lesen lah. Tapi dah ada lesen. Cuma duit tak ada lah masa tu, cukup duit minyak dengan duit tol je. Redah je waktu tu. Masa tu pun GPS tak ada, Waze tak ada kan. So saya memang tahu jalan. Saya signboard dan saya sebenarnya hanya tahu jalan daripada rumah saya nak pergi sekolah saya. Selain daripada tu saya tak tahu. Sebab tu laluan bas kan, laluan bas. Saya tak boleh melencong langsung. Saya straight sampai. Saya ingat saya duduk Putrajaya tu adalah kawan-kawan datang. Saya ada kereta mak saya waktu tu. Kawan kata, jomlah keluar pergi situ pergi sini kan. Saya kata kau jangan buat hal lah, tak berani. Satu tak berani, nombor dua kereta tu kereta manual, risau juga dah lah lesen baru dapat. Dan mak saya sebenarnya tak apa nak reda lah pengambilan kereta mak itu. Nasib baik tak jadi apa. Saya sekejap lah saya kerja kan. Tu saya balik Kelantan balik lah. Okey, faham. So saya sebenarnya berapa tahun saya kerja kat Jepun ni? Sekejap je sebenarnya. Saya kerja sebenarnya tak sampai 3 tahun pun. Tak sampai 3 tahun. Saya punya company tu dia memang ada branch dekat Malaysia. So waktu tu memang ada program untuk dia orang nak enhance satu bahagian dekat saya punya company yang dekat Malaysia tu, dia nak enhance benda lah. So that's why dia hantar, dia perlukan bila kita orang Malaysia ni, dia kata okay, you akan jaga bahagian-bahagian sini, berminat tak untuk buat benda-benda macam tu. Saya waktu tu macam saya beritahu lah, bahasa Jepun saya nak kata terror sangat. Banyak je perkataan yang saya pun tak pernah dengar, tapi saya yakan dia waktu interview tau. Contoh dia tanya saya, Meki ski desu ka? Saya ingat Meki tu, Meki ski desu ka tu suka ke tak Meki kan? Saya ingat Meki tu mechanical lah. Memang saya mechanical. Sebab saya memang mechanical system. Rupanya Meki ni plating, menyalut benda. Menyalut benda ni sebenarnya sepatutnya chemical engineer punya kerja. Mengenai dengan chemical itu, chemical ini, balut. Macam contoh, emas tu daripada air tu, tiba-tiba lalu electroplating. Yes, plating. Dia plating. Saya tak tahu plating tu. Nampak sangat teruk. Tapi cakap suka. Tapi saya kata suka. Saya ingat Meki. Mechanical ni. Skies. Meki wa daisuki desu kata. Paling suka Meki. Sekali Meki lain. Tapi itulah kadang-kadang Allah dah susun perjalanan je kan. So itulah. Start lah kerja dekat Jepun. Tapi pengalamannya banyak lah. Walaupun sekejap. Sebab itu pengalaman pertama kerja. Kita tak ada pengalaman kerja lain kecuali Petronas tu. Tapi Petronas tu part time, so dia lain kan. So ni first time kerja. Lepas tu kerja pula kita duduk dekat, saya berpindah 3 tempat. Tokyo, saya duduk dekat Kanagawa waktu tu. Kanagawa, kerja dekat Yokohama. Lepas tu saya pindah ke Ichinoseki. Lepas tu saya pindah balik ke Tokyo balik. So dia ada 3 location. Dan saya banyak pergi jumpa vendor waktu tu. Kita macam, saya pun tak tahu kenapa saya dapat benda-benda tu. Tapi saya rasa training yang company tu bagi sangat bagus lah. Walaupun baru masuk tapi dah pergi sampai 3 tempat. Dah pergi sampai 3 tempat. Kurang daripada 3 tahun. Kurang daripada 3 tahun. Sebab sensei naikkan pangkat ke ataupun memang dia sebab dia orang macam nak plan tu. Bila saya balik Malaysia tu, dia ada macam succession program lah. Sebab kat Malaysia ni siapa yang grad Jepun, dia memang ada unfair advantage sikit untuk bila kita masuk kilang ke apa kan. Bila saya balik, budak yang grad degree Malaysia dengan kita yang grad degree ni, dia dah lain dah kasyaf dia. Pada kita jadi macam dia kelas kita sebaya, grad pula sama-sama degree kan. Tapi sebab aku pandai Jepun sikit je, kita dilayan dan ditrain macam kita akan jadi bos besar tempat tu. Dan dia mungkin paling tinggi sini engineer punya level je. Sebab start pun macam level technician, padahal engineer. So kita macam dia ada sedikit, bagi saya benda tu tak berapa sihat. Tapi saya faham juga Jepun ada kekangan bahasa. Jadi dia tak boleh nak naikkan orang yang dia susah nak communicate kan. So sepanjang kurang 3 tahun saya kat situ lah. Apa pengalaman yang saya paling tak dapat lupakan sekali. Yang saya tahu saya pernah cerita kat saya, saya kena ketuk kepala dengan bos. Kena ketuk kepala. Ada lagi tak yang saya tak tahu? Kena saya baik dengan makcik waktu tu banyak. Sebab bila kita kerja ni banyaknya orang tua kat saya punya tempat. Masa dekat Yokohama, masa dekat Tokyo tu, di HQ
HQ ni dia banyak buat research semua. So banyak juga orang muda lah. Banyak orang muda juga. Batch saya pun ada 30 orang waktu tu masuk. 3 orang foreigner, yang lain semua Jepun. 30 orang ni memang kita kamcing lah, 30 orang. Tapi saya ingat waktu saya kat Tokyo tu dia tak ada isu sangat sebab Tokyo ni satu Islamnya, makanan halalnya banyak kan. Senang. Lepas tu tinggal nak spend tak nak spend lah. Makanan halal mahal. Zaman tu makanan halal ada tapi mahal. Makanan halal pula di level-level ni lah, level-level makanan India ke, makanan Pakistan ke. Kalau Malaysia lagi mahal. Roti canai tu macam baik tak payah makan lah. Harga dia kan. Masak je lah. Mahal sangat. Baik kita beli yang kawan tu, yang apa? Kawan yang segera kan. Saya beli juga yang kawan yang segera sebab memang beli online lah. So makanan mahal. Tapi masa kat Tokyo, kita hujung minggu stres-stres, kita boleh main futsal dengan budak-budak Malaysia. Sebab kat sana ramai orang belajar dan bekerja ramai. Tapi bila saya dipindahkan ke satu tempat, dia panggil Ichinoseki. Ichinoseki ni, dia dapat UNESCO punya World Heritage tau. Kawasan tu. Kawasan bersejarah. Kawasan bersejarah. So nak katanya bapak kuno lah. Betul-betul kawasan bersejarah. Pergi sini UNESCO, pergi ke sini UNESCO. Memang sejarah-sejarahnya lah keadaan kat situ. Kalau saya pergi pun, macam contoh ada tempat hiburan kan. Hiburan dia tu yang menyanyi yang gitu ya Allah ni. Memang betul-betul tradisional lah. Tapi waktu tu lah saya macam menarik juga tradisional dia orang kan. Naik kapal, naik sampan, dia menyanyi atas sampan. Klasik sangat tu. Klasik je. Naik masuk tengah-tengah hutan yang dalam sampan tu kan. Long. Saya macam TV je benda tu. Tapi itulah sayangnya saya banyak rakam tapi phone saya hilang lepas saya balik. So benda banyak dalam phone tu lah. So masa tu lah sebenarnya saya duduk seorang-seorang. Masjid paling dekat dengan saya 2 jam perjalanan. 2 jam. So memang tak sembahyang Jumaat lah. Tak sembahyang Jumaat. Kantor kan. Tapi betul lah sebab kita tak ada orang Islam. Sembahyang Zuhur lah. Kita sembahyang Zuhur lah kan. Sembahyang Zuhur. 2 jam perjalanan. Kalau nak pergi ke masjid terdekat. Kalau nak cepat boleh naik Shinkansen, naik bullet train. Tapi mahal lah. Tapi tu pun dalam sejam juga. Kalau drive dalam 2 jam. Waktu tu lah saya start beli kereta. Sebab saya dah asyik naik basikal dengan keadaan begitu kan. Tak boleh lah. So saya beli kereta waktu tu juga. Di situ juga dekat dengan saya punya office tu, saya mula-mula saya sampai dia musim panas. Bila musim panas, satu musim panas dan bulan puasa. Jadi dugaan lah. Tapi bila kita seorang-seorang ni, saya makan je lah. Kadang-kadang balik tu makan onigiri, dia dah kenyang dah. Sebab kita memang tak ada, dia tak adalah macam mood Ramadan macam Malaysia ni kan. Dia tak adalah. So biasa je lah. Puasa, so dia orang pun tahu saya puasa semua, explain. Kadang-kadang bila buka puasa Allah Akbar tu, saya lari kat pipe kat Jepun ni air pipe dia boleh minum. So bila buka tu, kalau kat Tokyo tak boleh kot. Tak salah saya. Tapi kalau dekat luar macam saya duduk masa tu dekat Ichinoseki tu, dekat World Heritage punya tempat ni kan, air pipe dia sedap Air pipe sedap. Cuba bayang. Banding dengan air Evian. Dia bayang Evian tu sejuk. Itulah air pipe Jepun. Okey. Minum. Boleh kenyang ah. Minum buka puasa. Minum air pipe. Lega, sedap. Lepas tu settlekan kerja apa semua, baru kita balik kan. So waktu tu okey lagi. Waktu tu saya pergi kerja naik basikal. Tapi bila start snow, sebab Ichinoseki ni kawasan dia utara, snow dia tinggi tahap. Pagi tu tak ada apa-apa. Contohlah malam saya tidur tak ada apa-apa. Pagi esok bangun dah sampai lutut dah. So pagi tu saya macam nak naik basikal tak boleh. Saya nasib baik saya ada boot waktu tu. Beli boot. Saya jalan kaki ke office 2 jam. 2 jam pergi, 2 jam balik. Dia sebenarnya tak adalah jauh sangat. Tapi sebab dia snow dan saya kena naik bukit, dia jadi sangat slow pace. Sangat slow lah. So waktu saya ingat hari yang first time snow tu, saya pakai kasut Nike yang untuk macam skaters macam ni. Memang licin lah. Petang tu saya balik, saya pergi cari kasut boot. Pakai boot laju sikit tapi 2 jam. Okey lah hari-hari gerak awal sikit kan. Cuma dekat dengan office saya tu, sebelah office saya tu betul, dia ada satu kilang nama dia Arun. Arun. Sebutan Jepun dia Arun. Tapi ejaan English dia Alone. ALONE. Kau hajar tu dia punya tu. Ada dekat Instagram saya ada. Saya ambil gambar. Memang kau hajar tu saya kata. Saya lalu siap tu Alone kan. Memang betul alone pun. Sebab sampai satu masa saya jalan kaki ada satu hari tu. Saya keluar maghrib.
lepas tu tengah-tengah perjalanan tu dah isyak kan. Sebab saya ni ada masalah bila saya sampai rumah. Kadang-kadang saya burn isyak tau. Kalau saya balik rumah baru nak sembahyang isyak. So waktu tu saya macam saya dah ada sembahyang kat surau dekat office tadi kan. Dah on the way tu, dah gelap tu tiba-tiba dah masuk waktu. Saya buka jaket luar, ada banyak light lah kan. Saya buka jaket paling luar, saya sembahyang di bawah langit dengan snow kiri kanan kan. Waktu tu saya dengan betul-betul sebelah company alone tu. Tak ada orang dalam. Tak ada orang. Sebab malam-malam ni dia kampung tau. Jadi dia memang sunyi lah sebenarnya, sunyi. Cuma lampu ada, lampu jalan semua cantik. Jalan Jepun ni selamat lah sebenarnya, cantik kan. So saya sembahyang tu macam, bayang saya tengah sembahyang tu, tiba-tiba dia macam menitih air mata kan. Air mata tu beku. Dia macam tu. Dia macam, apa benda aku buat sebenarnya Ngat alone je kan. Dia macam, apa sebenarnya yang saya nak. Dan waktu tu memang saya stres sikit dekat office lah, kat ni lah, kat tempat kerja. Sebab macam rasa kita dipergunakan. Saya kena buka kotak hari-hari. Padahal dekat HQ ni dulu kita ni dah macam wah kau akan jadi leader ni, pergi leadership camp tu, pergi belajar soft skill pun dengan pramugari dihantar. Nah tiba-tiba pergi sana buka kotak je dengan makcik. Dah je boleh sekarang, dah je boleh. Hari-hari buka kotak. Saya macam benda aku buat kat sini tu stres lah. Dan waktu tu sebenarnya saya adalah orang yang ikut je apa orang suruh lah. Kita tak pernah betah ke apa kan. Kita macam ikut je. Sampai hari itulah hari yang turning point. Esoknya saya jumpa dengan saya punya manager saya. Saya kata sebenarnya apa saya punya job scope, apa mission saya sebenarnya kan. Apa yang saya kena buat. Sebab sepatutnya saya dihantar ke situ sebab ada planning untuk saya balik ke Malaysia. Sebab kilang situ tu lebih kurang benda yang buat dengan kilang Malaysia. Dia tengah buat plating kat situ kan. So saya duduk masa itulah sebenarnya saya belajar erti komunikasi yang baik lah. Sebenarnya jangan pendam benda, apa-apa communicate, apa-apa bincang. Waktu tu baru macam, waktu itulah saya faham pasal Kaizen, saya faham pasal, lepas saya start communicate, baru saya faham, saya tengah buat benda ni, ada sebab kenapa saya buat benda ni. Dan benda ni sebenarnya pentingnya untuk ke arah yang saya nak jadi tu. Itu first time yang saya consult dengan saya punya supervisor. Itu first time. Dan first time dia cerita dia, memang breakdown tau. Menangis dia. Bayang kalau time semayang nangis tu kira level. Dia bukan level, ni nangis bukan nangis insaf tau. Ini nangis stres tau, nangis stres. Tengah semayang tu macam, nangis, apa benda aku buat ni? Baik balik Malaysia macam ni kan? Baik terus balik ke? Baik. Apa kena buat? Dia macam persimpangan lah, dilema. Dan waktu tu, bila saya jumpa dengan bos saya tu sebenarnya, saya dalam keadaan sangat, dia cakap macam ni, Cik Doni pernah nangis teresak-esak tak? Benar-benar. Saya nangis teresak-esak. Dah lah saya ni jarang nangis. Saya memang jarang lah. Kita nak jantan kan. Jarang nangis. Tapi masa nangis teresak-esak. Dalam berapa sisi kerja masa dah? Masa tu sebenarnya hampir setahun. Cuma dia perubahan kerja lah. Kalau nak kata tempat baru tu baru dalam 3-4 bulan tempat baru tu. Sebab tempat lama kita seronok. Malam-malam senior belanja makan. Wah, jom makan dulu. Wah, jom kita makan. Makan ramai-ramai dengan kawan-kawan ni. Malam je sebab bila kat sana kampung, semua orang ada family. Dan semua orang tua. Beza umur yang paling dekat dengan saya pun sangat jauh. Tu paling dekat dengan saya tau. Sangat jauh. Dan semua dah kahwin semua kan. So bila habis kerja je, semua orang akan hilang dan balik. Ujung minggu tak ada kawan. So, saya jadi macam, benda aku buat ni. Tu yang jadi itu tu. Tak ada support dekat masa tu tempat tu tak ada support. Tak ada support. So saya call mak saya hari-hari. Mak saya tahulah Haris kalau call hari-hari ni masalah. Kalau tengah tak masalah tak call. Hari-hari saya call mak saya. Memang dalam masa tu dilema lah nak balik ke macam mana kan. Tapi kadang-kadang kita ni bos masa tu saya punya mentor lah. Mentor dekat company tu dia kata. Dia bukan bos saya, dia mentor saya. Sebab dia sebenarnya jaga benda lain. Dia tak ada kaitan langsung dengan kerja saya. Tapi dia diberikan dekat Jepun ni, semua orang akan diberikan mentor yang tak ada kaitan sangat dengan dia punya kerja supaya dia tak ada konflik sangat. Untuk kita share everything. Dan mentor ni biasanya orang yang dah pernah ada track record memanjat tangga career dengan sangat cepat ke macam tu lah. So dia boleh jadi mentor. So mentor dengan bos orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Saya jumpa mentor. Saya jumpa mentor. Saya orang datang bila dia masuk tu, siapa pula bertumbuk berdarah ni? Rupanya sirih. Dia makan sirih kan? Dia makan sirih. Lain-lain kalau malam. Untuk hilang ngantuk?
untuk hilang ngantuk, untuk energi dia kata. Dia tak ngantuk. Orang Malaysia ngantuk dia tidur je. Orang Nepal dia kunyah sirih. Patutlah atuk nenek kita dulu pun banyak makan sirih. Memang pagi-pagi morning meeting tu sengih tu, megah mula. Masa yang saya tahu tu, bila saya satu dia megah mulut, saya macam apa hal ni kan, tengah bergaduh ke apa. Lepas tu kadang-kadang bila kita masuk ke toilet, dalam sinki tu banyak ludahan-ludahan merah. Kita ingat kan orang bertumbuk kan, darah kan, ludah-ludah dalam tu kan. Rupanya sirih lah, kita tak tahu. Tapi memang rajin, dia orang rajin. Dengar cakap rajin. Dia jadi tak best dia, kita nak tolong Malaysia. Kita kalau boleh nak naik orang Malaysia, nak bagi gaji besar, tapi kalau Malaysia dah mindset macam tu. macam tu. Nak tenang, nak relax kan. Last kali Nepal tu kita macam ni, kalau nak ambil leader ni, last kali Nepal ni leader dia ni. Jadi isu lain pula kalau angkat Nepal kan. So banyaklah benda-benda tu yang saya rasa kekurangan dekat mentality lah sebenarnya, bukan dekat skill pun, bukan dekat knowledge pun. Saya kat Malaysia kerja banyak company jugalah. Sebenarnya saya kerja 2 company je kat Malaysia. 2 company. Lepas habis company tu, saya masuk ke company IT. IT industri, kerja helpdesk. Lepas tu saya masuk jadi network engineer. 2 totally different lah, sebab yang saya kerja dulu tu company Jepun kan. Yang satu lagi tu dia di Europe based punya company lah. Dia lain sikit lah. Okay. So maksudnya Sensei kiranya lepas tu dah kerja dekat Malaysia beberapa tahun, 2 company, dan saya decide untuk buka CJ pula lah. Betul. Sebenarnya bila saya kerja company kedua tu, saya tukar masuk company kedua tu sebab saya nak start buat something yang belum wujud. Dia kurang kata nak build something new lah, business lah kan, nak buat business. Sebab CJ ni kita consider business lah. Tapi kalau saya masih kerja dekat kilang tu, saya ni kalau dulu orang kata toreh tangan, keluar darah kilang tu lah. Dia punya sayang dia. Hidup mati kerana kilang tu. Hidup mati kilang tu. Sampai saya punya staff, dia bukan staff lah. Kita ada ramai anak buah waktu tu, tapi banyaknya Indonesia, Nepal. Sampai awet-awet Indonesia tu, memang dia cakap saya, Bang Haris, dia panggil Bang kat saya, Bang Haris ni cewek. Saya kata, handsome macam ni tak ada cewek. Saya kata, mestilah ada. Tak ada cewek. Sabtu, Ahad, malam semua kilang. Kau ajar gerang kan. Awaklah jadi cewek saya berseroboh hari tu kan. Waktu tu ramailah awet-awet Indon macam, hari ni dia masak untuk saya, lusa dia ni masak, tulat dia ni masak. Sensei. Sampai saya punya manager pesan kat saya, Riz, jaga sikit, dia kata, sebab ada beberapa kes makan tu dia ada benda. Dia kata jangan sangatlah, sebab dia orang ni memang kita tak tahu dia orang bawa ilmu apa. Kita tak tahu kan. Sebab dia orang ni datang daripada macam-macam tempat dekat Indonesia sana. Saya macam setiap hari tu saya cakap macam-macam tak nak dah kan. Saya bukan dia. Terus puasa. Tapi saya jadi kena belanja dia orang lah. Apa bagi saya pula, saya nak belanja you ni. So saya belanja dia dekat kantin kilang, murah, subsidi. Nasi tu RM1 tu memang banyak tau. So saya dah lah pagi, petang, siang, malam, Sabtu, Ahad semua kilang kan. Jadi saya makan nasi kantin je lah. Dan saya tak ada masalah, sebab saya tak memilih sangat bagi makan lah. Asal kenyang je. Asal kenyang je. Itulah tu waktu tu lah. Mesti ada orang cakap lah macam kalau kerja kat Jepun ni, orang kata macam kan banyak kes. Lepas tu life dia memang pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Lepas tu sebenarnya benda tu macam, adakah itu dark side untuk kerja kat Jepun ke, memang reality kerja kat Jepun ke, ataupun sebenarnya benda tu bergantung juga kita macam mana kita nak handle diri kita. Pendapat saya, keadaan itu memang betul ada disebabkan oleh tekanan kerja dekat Jepun. Tapi saya tidak percaya kepada tekanan kerja semata-mata. Contoh saya, macam kalau saya relate dengan keadaan saya sebelum itu, kerja tu memang saya stres sebab saya buat benda-benda tu, tapi saya juga stres dengan hidup saya yang tidak ada apa-apa selain daripada kerja itu. Alone kan, alone, hari-hari lalu alone, rasa stres lah. Balik tak ada kawan, tak ada. Bila kita buat kerja dengan tidak ada satu, kita tidak ada mission. Kenapa aku kena buka kotak ni? Kita jadi stres lah. Tak ada hati. Tak ada hati kat situ. Kalau kita buka kotak ni, satu hari nanti kita boleh begini contoh. Kita nak achieve ni, kita nak dapat skill ni. Bila clear benda tu, orang takkan, saya yakin lah dia takkan. Ini bagi saya, satu, dia gagal buat communication yang bagus.
Dan kita kena faham Jepun negara maju dan dia ada banyak penduduk lagi ramai berjuta-juta lebih daripada kita. So kalau dia orang ada satu kes seolah-olah berapa persen je daripada rakyat dia. Malaysia ni satu kat sana disebabkan oleh tahap, contoh satu orang boleh jaga 8 mesin. Dia skill dia dah tinggi punya skill. So kadang-kadang lagi tinggi skill lagi stres lah, memang betul lah. Cuma macam mana kita nak melihat lebih ramai sebenarnya yang berjaya cemerlang hidup happy dekat Jepun dengan keadaan Jepun punya cara kerja begitu. Lebih banyak kejayaan daripada yang orang dua. Kita tak cerita pasal Nobel, pemenang Nobel paling ramai dunia Jepun. Teknologi paling gempak Jepun. Sampai teknologi yang orang kata apa, kalau ni barang made in Japan, oh kita confident lah. Dia punya tak rosak dia tu kan. Jepun. Kalau nak cerita tempat paling bersih Jepun, nak kata tempat pelancongan yang menarik tapi masih kekalkan nilai estetika culture Jepun. Jadi banyak lagi benda best disebabkan satu dua benda yang saya rasa dekat Malaysia pun ada potensi terjadi, dekat negara mana-mana pun ada potensi terjadi. Cuma dikaitkan dengan faktor tekanan kerja. Bagi saya benda tu atau orang lah sebenarnya kan. Pandai bawa diri lah. Cuma yang saya sangat yakin antara kekurangan Jepun ni sebenarnya adalah mereka tidak ada Tuhan. Bila tak ada Allah ni, tak ada Tuhan ni. Contoh kalau kita fikir kerja kita ibadat, bos cakap apa pun, yang penting Allah sayang. Tapi diorang, kalau bos tak puji ke, klik tak puas hati ke, dia dah stres lah. Hidup dia dah habis lah. Jadi macam kat situ dah penamat. Penamat dah. So dia kadang-kadang dia dah kerja, dia tak jaga family dia sebab ni duit. Family bukan boleh bagi duit, dia tak jaga family. Padahal kalau macam kita orang Islam, kita ada Allah, family kena jaga. Betul tak? Mak sakit, ayah sakit. Kerja juga, ambil cuti lah kan? Jaga parents. Kita ada hari raya yang kita akan balik kan? Balik kampung, gather dengan family. Diorang tak ada benda tu. So bagi saya kekurangannya adalah dia tidak ada Tuhan lah. Walaupun dia sangat dia banyaknya tak percaya agama kan. Tapi kalau dia orang ada agama, saya rasa isu ni tak ada sangatlah. So sensi kita pun dah nak sampai ke penghujung, tapi satu soalan last lah. Kepada orang lain yang nak ada niat nak kerja kat Jepun ni, apa ada sepatah dua kata tak untuk diorang yang memang nak kerja kat Jepun ni? Okey. Saya yakin kalau nak kerja, kalau nak pengalaman, pergilah ke kerja di negara maju sebab you akan nampak sebenarnya satu hari nanti dekat sana ada banyak role model yang you boleh jadi. Contoh sambil contoh. Kalau kat Malaysia, mungkin company tu kecil kat Malaysia dan bos paling tinggi kita sebenarnya adalah orang yang sangat kecil dekat HQ dekat sana. So kita nak tengok siapa yang lagi besar dekat sana kan. So bila kadang-kadang dia kata apa, dia ada konsep tengok bahawa kita boleh betul-betul feel dan percaya. Kalau kita tak pernah tengok, kita tak nak percaya. So bila kita negara maju ni, ada banyak sangat peluang untuk kita tengok benda yang tak boleh nak tengok dekat negara kita. Bila you tengok benda yang luar biasa yang tak ada lagi kat negara kita, dia akan datangkan kepercayaan belief yang kita boleh buat juga macam tu, kita boleh capai keadaan tu lah. So tu mindset akan berubah dan insya-Allah bila kita balik Malaysia nanti, dia akan jadi benda yang you akan lain lah daripada orang lain. Itu niatnya. Tapi kalau boleh bila balik Malaysia, janganlah kita seorang je dapat benda tu. Share lah dekat team kita, share dekat pasukan, keluarga kan, biar semua orang dapat manfaat daripada apa yang kita peroleh dekat Jepun tu lah. So saya sangat saran, ada peluang, try. Rezeki Allah kan, kita tak tahu kan. Betul. Maksudnya buka minda tu luas sikit lah. Buka minda. Pergi sebenarnya nak buka minda. Jangan pergi tu sebab gaji je, jangan. Nanti stres lah. Kadang-kadang you akan rasa, tak berbaloi langsung. Aku kat Malaysia kerja relax, kat sini kerja memanglah gaji besar tapi macam orang gila kerja. Kalau fikir gaji, memang you akan lebih banyak simpan sebab kat sana tak ada tempat nak lara sangat je sebenarnya kan. Kawan tak ada kawan nak ajak healing, tak ada kawan nak tengok wayang. Tengok wayang pun tak faham. Cerita di situ dia akan alih bahasa semua. Saya pernah tengok Harry Potter, benda bahasa Harry Potter mengarut kat Jepun ni. Tak ada. Tengok Spider-Man kat Jepun waktu tu. Aduh. Dah lah dia orang lambat sebab dia kena alih bahasa kan. Jadi tak best, cerita tu jadi kurang lah. So kita takkan ada sangat peluang nak lara. Sebab itulah kita boleh simpan duit. Tapi duit boleh dapat, yang penting pengalaman tu lah. Buka minda, buka.
Baik Sensei. Okay. Alhamdulillah Sensei dah tamat sesi episod pertama podcast kita. Sensei nak baca-baca komen kan? Ada orang saya nak kerja kat Jepun tuan. Boleh? Silakan. Contact Cik Nandi. Boleh tekan link kat bio. Alright. Okay, so itu saja untuk episod pertama podcast kita, pengalaman Haris Sensei bekerja dekat Jepun dan juga kat Malaysia ni lah. So terima kasih banyak-banyak Haris Sensei sudi menjawab segala persoalan pada pagi ni. Okay, so insya-Allah next time kita akan ada sesi lagi dengan Haris Sensei. Okay, so arigatou gozaimashita Haris Sensei. Okay, kita doakan Haris Sensei pun nak bergerak ke Johor katanya lepas ni. Kita doakan Sensei perjalanan dipermudahkan. Dan kepada anda yang berminat nak kerja kat Jepun, okay, jangan segan-segan untuk hubungi je Cakap Jepun. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.